Selamat datang ke SRTV semua. Jadi perkongsian kali ini kita mau bincang satu cerita yang satu lagi hangat diperkatakan lah. Tapi ini adalah perkongsian daripada Plato Bola. Iaitu aku rasa, I do believe anda semua tahu lah perkongsian ini. Di mana ia bertajuk perpindahan tak menjadi. Yang membabitkan Sumare dan juga Sabah FC. Seperti mana kita tahu, Sumare adalah merupakan pemain JDT buat masa ini, dan kalau dari segi rekod penggunaan dia bersama JDT, minit permainan, starting 11 tidak tinggi mana pun lah. So membuatkan dia ni berstatus bukanlah menjadi pilihan utama untuk JDT. Tapi walau macam mana pun masih juga diguna pakai pada peluang perlawanan tertentu dan aktif beraksi untuk Harimau Melaya. So dia mempunyai pengalaman untuk beraksi di international punya level lah. Tujuan video ini adalah membincangkan mengenai, of course, kalau kita tengok tajuk dia pun transfer rumours tidak menjadi, tapi kita still mau bercerita mengenai di sebalik timbulnya rumours ni. Lebih kurang macam itulah. So aku sempat berbincang dengan, of course, bola kita. Anda boleh follow dia di Instagram dan juga TikTok. Aku sempat juga bercerita dengan budak scoreboard. Again, anda boleh follow dia di TikTok dan juga di Facebook. Itu dia orang pun berkongsi lebih kurang sama dengan apa yang aku berikan lah. Cuma mereka lebih berbentuk kepada gambar-gambar yang kurang macam. Tapi still quite informatif juga apa yang mereka berikan. So please bagi sokongan kepada mereka, follow mereka juga bagi tiap perkongsian yang diberikan. So info-info yang aku dapat ni again, ini adalah perbincangan sahaja. Tidak ada bilang orang mengatakan benda ni adalah statement yang benar, tapi apa yang di angin yang bertiup di belakang tabir lah. Lebih kurang macam tu. Kalau Sabah FC sendiri boleh mengeluarkan statement tentang transfer rumours ni, much better sebenarnya. So itu untuk permulaan lah. Mengikut perkabaran, again ini terpulang kepada anda mau terima ataupun tidak, tapi kita ingin berbincang sahaja tentang kewujudan transfer rumours ni. Seawal persiapan skuad Sabah FC ni, sebelum mengumumkan Fayyad Zulkifli lah, kita mau bercerita mengenai Fayyad Zulkifli pasal dia orang punya position ni hampir sama. Dan kita juga ingin bercerita mengenai satu lagi individu yang pernah dibincangkan di SRTV, iaitu Manu Vallejo. Itu pun antara individu yang mempunyai position yang cukup sama juga. So Fayyad Zulkifli, Sumare, Manu Vallejo ni adalah tiga individu yang boleh beraksi di position yang di bahagian wing lah. Okay, senang cerita macam tu. So apa yang dikatakan di sini, okay, first of all, ini adalah rumus saja yang dikeluarkan oleh Plato Bola yang sahaja untuk bilang orang memeriahkan suasana lah. So itu cerita pertama. Tapi cerita kedua ni yang bagi aku lebih menarik penceritaan dia, dan mungkin kita boleh timbang rata jugalah. Iaitu ulang lagi balik, sorry. Sebelum confirmnya Fayyad Zulkifli untuk bersama Sabah FC, so position ni that side lah winger tu masih kosong. Jadi calonnya adalah antara Fayyad Zulkifli dan juga Sumare. Tapi apa yang dipertimbangkan untuk pengambilan di antara kedua pemain ni adalah perbezaan dari segi availability diorang lah. So jika kita bandingkan dengan Fayyad Zulkifli, perpindahan dia ke Sabah FC adalah perpindahan yang sah. Kontrak dia bersama Sabah FC tidak melibatkan loan dan boleh bermain dengan JDT. Lebih kurang macam itulah. So boleh bermain dengan JDT pada mana-mana match sekalipun. So aku assume yang Sumare ni kemungkinan besar adalah first choice. Lebih kurang macam tu. Again aku assume saja ni adalah first choice. Again mungkin pasal dia punya nationality, di mana dia pernah beraksi. Lepas tu dia punya capability untuk beraksi sama pengalaman dia bersama tim Malaysia membuatkan dia membuatkan rating dia agak tinggi sedikit lah. Okay? Lebih kurang macam tu. Cuma benda yang paling penting untuk diperhatikan di sini oleh Sabah FC adalah availability dia sekali lagi, di mana dia akan berstatus loan untuk ke Sabah FC, di mana dia tidak akan boleh beraksi apabila menentang JDT lah. So ini bagi aku adalah kerugian yang besar. Pasal kalau boleh
Kita mau apa yang ada dalam skuad kita tu, kita boleh gunakan mereka pada bila-bila masa sahaja. Contoh seperti mana Kuching City sewaktu menentang JDT tempoh hari lah. Correct me if I'm wrong. Kalau aku dah silap daripada pemerhatian aku di sini, tidak ada satu pemain mereka yang starting 11 tu yang status loan bersama JDT. So inilah maksud aku tu, kerugian yang besar. Of course walaupun satu orang saja pun tidaklah memberi beza banyak. Tapi again, kita kena fikir juga long term punya investment. Kalau kita loan, kalau kita ambil dia secara loan, kita nak pasti season akan datang dia akan masih mau beraksi bersama Sabah FC ataupun tidak. Mungkin kalau performance dia bagus, ada kemungkinan JDT mahu dia kembali untuk ambil balik dia punya performance tu dibawa ke JDT untuk beraksi bersama mereka. Pasal JDT ini lebih banyak perlawanan yang berada dalam jadual mereka. Bukan saja apa-apa competition di saingan Liga Super ni, tapi saingan teratas di Asia. So mereka memerlukan depth squad yang lebih tinggi lah. So aku katakan lebih kurang begitu. So secara logiknya hasil daripada perbincangan kami, that's why kami merasakan kenapa Fayad yang lebih diutamakan, walaupun again dari segi pengalaman apa semua Sumarin yang lebih tinggi, tapi apa yang kita pentingkan sini adalah availability Fayad yang tidak ada kekangan untuk bersama Sabah FC untuk mana-mana match sekalipun. Long term future pun kalau kita tengok di sini untuk Fayad Zulkifli ni, kejap aku pula buka. Fayad Zulkifli ni baru berumur 27 tahun. So, boleh dalam katakan 4 ke 3 tahun lagi lah kita boleh gunakan dia. Jadi kalau kita mau menambah baik lagi squad ni, dikenakan lagi sekiranya dia boleh perform untuk each and every match bersama Sabah FC, kita tidak memerlukan rombakan atau pengambilan secara besar-besaran lah, kerana kita hanya perlu menambah baik bagi position yang diperlukan sahaja. Seperti mana yang telah berlaku dengan Sabah FC sekarang ni, ini adalah penambahbaikan yang rombakan yang secara besar dan pemilihan yang tepat. Of course, sekali lagi aku tahu seperti mana ada komen pada video sebelum ni, baru satu match saja bro, jangan dulu puji lebih-lebih. Okay, dah apa? Aku faham apa maksud anda. Macam aku katakan tadi lah, ini baru saja first match. Banyak lagi benda yang kita kena perlu perhatikan. Persoalannya adakah Fayad mampu untuk memberikan aksi yang kita inginkan di sepanjang season ni bersama kita dan kepada season-season seterusnya. Itu remain to be seen untuk Fayad Zulkifli. Tapi aku mengharapkan agar dia ni macam terus konsisten bersama Sabah FC, kekal bersama Sabah FC. Dan again, untuk mengelakkan sebarang satu lagi mungkin perubahan atau rombakan yang besar boleh melibatkan Sabah FC. Dan begitu juga dengan Manu Vallejo lah. So aku katakan di sini, dia ni adalah mungkin antara 3 pilihan yang dalam senarai tersebut. Kemungkinan besar juga nama dia ni timbul sewaktu Park JB pun masih belum sah bersama Sabah FC. So dia ni adalah second option yang seterusnya, lebih kurang macam tu kemungkinan besar. Lagipun kalau aku tengok di bahagian hadapan ni, sebenarnya cukup banyak sudahlah player yang aku tengok boleh beraksi di bahagian hadapan kita ni. Cuma again kalau ada perlu lagi manpower, so why not kita menambah individu tersebut. Kalau kamu tengok dari segi, kalau aku tanya macam aku cakap lah, kita baru ada 26 manpower sekarang ni, sebenarnya tidak banyak lagi untuk mengharungi perlawanan yang akan datang. Pasal sekarang pun sudah padat tau. Kuching City, Star City, Penang, lepas tu kita akan lawan Selangor lagi. So 3 match ni, dia punya jadual rehat cukup singkat. So kita kena perlu juga side untuk rotation player, merehatkan pemain. Kalau kita keep on pushing mereka untuk beraksi, kita tidak mau diorang ni lead into injury ataupun fatigue yang boleh menggagalkan perancangan kita untuk pada match yang seterusnya lah. Lebih kurang macam tu. Kalau kamu cakap pasal penambahbaikan, lebih bagus Sabah FC memerhatikan di bahagian again defensive midfield dan juga di bahagian defender. Sama ada diorang again mau mengambil import ataupun lokal terpulang pada mereka. Cuma yang aku ingin perhatikan di sini adalah penambahan manpower lah. Kalau boleh sekarang ni 30 kah, lebih kurang macam tu. Aku rasa 30 is good enough dengan position-position yang again critical untuk kita fokus. So itu adalah pandangan aku untuk rumus daripada dikeluarkan oleh pelatih bola tu mencerita mengenai Muhammad Sumarin. Tapi kamu kena ingat sekali lagi, tajuk dia perpindahan yang tidak menjadi. Okay, so kenapa tidak menjadi? So mungkin kerana reason hasil daripada perbincangan dengan
budak scoreboard dan juga bola kita yang sampaikan sebentar tadi. So itu pendapat kami guys. Bagaimana pendapat anda? Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.